Setiap suku kaum di Sarawak memiliki kehebatan, kebitaran dan kemahiran masing-masing, terutamanya dalam sudut bahasa yang menjadi cerminan masyarakat berbilang etnik di negeri ini. Tidak pasti yang mana lebih awal, namun yang jelas tampak adalah kemodenan dan keperluan semasa menjarah sedikit demi sedikit jati diri individu yang dilahirkan dengan bahasa ibunda. Hinggakan ada kalangan generasi muda sukar menguasai bahasa ibunda kerana pada masa sama terdapat keperluan mendesak untuk mereka mahir menggunakan bahasa-bahasa rasmi. Sempena sambutan Hari Bahasa Ibunda Sedunia yang disambut baru-baru ini, Audlin Cathony dan Alex Teo mengupas fenomena bahasa tersebut. Saksikan laporan ini. Menurut Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak, Abang Haliman Abang Julai, persepsi segelintir ibu bapa masa kini adalah menjurus kepada kerisauan anak-anak akan ketinggalan sekiranya tidak fasih berbahasa Melayu dan Inggeris. Stigma tersebut jelasnya perlu dihapuskan dan perlu ada keazaman baru untuk menyeimbangkan penggunaan kedua-dua bahasa ibunda dan kebangsaan. Abang Haliman berkata langkah awal memulihara bahasa ibunda adalah terletak di tangan ibu bapa dan warga pendidik yang perlu memainkan peranan penting dalam mempengaruhi cara berkomunikasi generasi muda. Bahasa ini, terutama bahasa ibunda ini, dia digunakan oleh etnik-etnik tertentu untuk memahami dan mempelajari tentang kehidupan. Bahasa itulah yang digunakan untuk memahami tentang pendidikan, tentang budaya, tentang kemahiran-kemahiran etnik tertentu. Bahasa itulah digunakan. Kalau bahasa ini tidak dipelihara, maka budaya dan kemahiran etnik-etnik tertentu itu juga akan pupus dan hilang. Sebab itu kita sangat-sangat memberi penekanan terhadap pemeliharaan bahasa sukuan, khususnya ataupun bahasa ibunda tadi di Sarawak. Kerana akhirnya nanti kalau kita nak memahami budaya dan kebitaraan sesuatu kaum, kita harus memahami bahasanya. Kalau bahasa itu pupus dan hilang, dia akan hilang bersama-sama dengan budaya dan cara hidup. Sebab itu bahasa ibunda itu penting. Dalam pada masa yang sama kita melihat bahasa pemersatu, sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris itu juga penting supaya dia dapat memberi keseimbangan terhadap ilmu, pengetahuan masyarakat secara keseluruhan. Jelas Abang Haliman lagi, Sarawak memiliki lebih 30 suku kaum dengan pemahaman bahasa yang berbeza-beza. Kajian DBP Sarawak mendapati beberapa bahasa etnik di Sarawak terancam antaranya kejaman dan tatau, manakala yang telah pupus adalah bahasa Lelak, Peru dan Seru. Selain faktor luaran, antara faktor yang mempengaruhi kepupusannya adalah melibatkan perkahwinan campur dan penghijrahan individu dari tempat kelahiran asal. Jadi ini keistimewaan, keunikan. Jadi inilah yang harus kita fahami. Harus kita fahami, harus kita jelaskan kepada masyarakat. Inilah keistimewaan dan perbezaan yang harus kita raikan bersama. Kerana inilah sesuatu yang unik, tak ada di mana-mana. Hanya ada di Sarawak ini dengan pelbagai suku kaum ini. Satu. Yang kedua, bahasa-bahasa sukuan ini juga boleh kita angkat menjadi bahasa yang standar untuk menjadi pelengkap terhadap bahasa kebangsaan kita. Contoh misalnya kita lihat sekarang ni Jerayawara. Dulu kita sering menyebut sebagai roadshow. Ini bahasa Inggeris. Akhirnya kita lihat padanan bahasa Melayu Sarawak iaitu Jeraya itu, iaitu jalan raya. Jerayawara itu heboh sifatnya. Jadi kita ambil Jerayawara sebagai padanan untuk roadshow. Dan merarau misalnya, makan tengah hari. Kita ambil bahasa Iban untuk menggantikan makan tengah hari. Dua perkataan contoh. Tapi merarau satu perkataan. Bagaimanapun, tambah Abang Haliman, masih belum terlambat untuk mana-mana individu mempelajari dan memahami bahasa ibunda masing-masing kerana pihak DBP Sarawak telah menyediakan platform penyebaran istilah-istilah bahasa sukuan melalui media elektronik e-Borneo. Setakat ini, DBP telah menerbitkan 4 kamus bahasa sukuan iaitu Kamus Melanau Muka, Melanau Oya, Iban, Vai dan Melayu Sarawak serta menerbitkan sekitar 10 daftar kata merangkumi dialek Selakau, Bisaya, Kedayan, Seduan, Cebu, Tatau dan Narum.
Tidak dinafikan, keunikan bahasa ibunda terus menjadi elemen penting dalam kehidupan sesetengah individu yang secara langsung mempromosikan kepelbagaian dan juga toleransi dari segi budaya, adat budaya seperti mana yang wujud di Sarawak, Malaysia dan juga seluruh dunia. Laporan Odlin Katani dan juga Alex Teo untuk TVS.